Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah, uh, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Uh, Sebenarnya yang saya maklumlah, semalam saya tak dapat bersiaran, memandangkan saya dalam perjalanan safar ke Pantai Timur, semalam di Terengganu, hari ini di Kelantan. Lepas tu besok insyaAllah saya berpatah balik ke Terengganu dan akan berada di Terengganu selama 2 hari, dan insyaAllah Khamis petang akan bertolak balik ke Parit Raja Batu Pahat Johor lah, untuk menyambung tugasan saya di Rumah Sihat Utama Parit Jelutong Parit Raja Batu Pahat Johor, untuk bersama-sama dalam sesi lunding cara dan sesi rawatan bersama dengan temujanji pesakit-pesakit yang telah sedia ada lah. Jadi hari ini saya mengambil peluang lah, walaupun awal sikit, sebab tu sebelum ni saya beritahu saya tak dapat menetapkan bila akan dapat live. Kebetulan pada tengah hari ni lah, sekejap sementara menunggu waktu Zuhur ni, sekejap saya ambil masa untuk berkongsi sebagaimana yang saya beritahu sebelum ni. Ada 4 perkara penting yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat semua, khususnya yang menonton secara live dan juga mungkin rakaman siri bicara santai untuk sihat secara alami ni. Dalam siri yang lepas dan siri yang kedua, ni siri kita yang ketiga, saya katakan bahawa setiap orang awam perlu tahu bahawa ada 4 perkara penting ataupun 4 kategori penting dalam rawatan, yang mana kita kena melihat di manakah proses yang kita nak lakukan itu. Pertama, kita nak tahu bahawa dalam kategori rawatan ni kita panggil rawatan kecemasan ataupun dikenali sebagai emergency treatment. Jadi rawatan kecemasan inilah apabila berlakunya kes-kes kecemasan, kemalangan, kita terjatuh, patah, luka yang besar, memerlukan rawatan segera, serangan jantung, masalah yang berbentuk teruja ataupun trauma yang tiba-tiba berlaku tanpa kita jangka. Okey, itu kategori rawatan pertama. Dan berdasarkan pada pengalaman kami, bahawa dalam kes-kes kecemasan ni adalah amat baik buat masa ini. Mungkin pada masa datang cadangan ini berubah, namun begitu pada masa semasa adalah sangat baik. Okay, sangat baik untuk terus dirujuk kepada hospital ataupun unit-unit kecemasan yang terdekat, unit kesihatan ataupun fasiliti-fasiliti perubatan yang disediakan oleh pihak kerajaan maupun swasta dalam kategori ataupun dalam pendekatan perubatan moden. Itu yang ada buat masa ni lah. Sebab sebagaimana yang kita maklum, bahawa dalam perubatan tradisional ataupun komplementari mungkin tidaklah mempunyai kaedah ataupun metodologi yang kita boleh katakan bersistematik lah untuk menangani kes-kes yang bersifat kecemasan ini. Jadi lepas ni kalaulah di kalangan kita yang terlibat dengan kemalangan, jatuh kat rumah, kena serangan jantung tiba-tiba dan sebagainya, adalah perkara yang baik untuk merujuk terus ke unit kecemasan yang disediakan di fasiliti hospital kerajaan, klinik kesihatan maupun juga perkhidmatan perubatan swasta yang ada. Itu dalam kes yang pertama lah. Okay. Dan pada masa akan datang kita tak pastilah, mungkin dalam melalui pendekatan tradisional komplementari pun juga mempunyai kepakaran-pekakaran yang tersendiri dalam kecemasan. Tapi mungkin dalam konteks rawatan kecemasan ini, apa yang mungkin boleh digunakan kaedah tradisional dan komplementari ialah menggunakan mungkin kita boleh jadikan sebagai bantuan sokongan sementara menunggu mendapatkan rawatan daripada fasiliti ataupun perkhidmatan perubatan moden, sama ada di unit kecemasan ataupun dalam perjalanan ataupun sementara menunggukan bantuan perkhidmatan perubatan kecemasan yang datang, ambulan datang dan sebagainya. Itu yang kita boleh gunakan. Caranya adalah pelbagai yang kita boleh gunakan. Namun begitu core atau utamanya adalah lebih kepada perubatan moden.
yang disediakan di fasiliti kerajaan, fasiliti perubatan kerajaan, hospital kerajaan, klinik-klinik kesihatan yang berhampiran dan juga fasiliti-fasiliti perubatan yang ada. Kaedah ataupun kategori yang kedua ialah kita namakan rawatan pemulihan. Yang tadi rawatan kecemasan. Yang kedua ialah rawatan pemulihan. Yang mana dalam satu keadaan tertentu tubuh kita tidak boleh berfungsi sebagaimana asal. Maknanya terpesong ataupun melencong daripada fungsi fisiologi tubuh yang asal. Contohnya satu orang itu suhu badannya 37 darjah Celsius, 37.2, 7.3 ataupun mungkin lebih daripada itu sikit. Apabila sampai lebih daripada itu, keluar daripada julat yang normal, maka dia dianggap terpesong daripada fisiologi biasa dan perlu dilakukan sesuatu supaya kembali kepada julat asal. Tekanan darah tinggi 120, 90 adalah satu tekanan yang normal. Tapi apabila mencecah 100 lebih 120 dan lebih-lebih lagi dalam keadaan yang orang kata yang lebih tinggi 140, 150 sampai menimbulkan gejala-gejala yang tidak selesa dan sebagainya, maka sudah semestinya perlu mendapat rawatan pemulihan. Dan kalau dirujuk ke pengamal-pengamal perubatan mesti berusaha untuk menurunkan balik tekanan darah ataupun apa-apa sahaja keadaan yang tidak normal tadi itu kepada yang paranormal untuk mengelakkan komplikasi yang tidak diingini. Maka dalam keadaan ini saya nampak akhir-akhir ini telah berlaku sedikit perubahan. Kalau dulu kita nampak kes-kes umpama ini melalui rawatan pemulihan ini banyak tertumpu kepada rawatan menggunakan perubatan moden. Namun begitu, bagi pengamal-pengamal yang mungkin mempunyai ilmu, pengetahuan dan juga kemahiran dan pengalaman yang baik, mereka juga mempunyai kaedah-kaedah untuk mengembalikan fungsi fisiologi tubuh kembali kepada asal. Namun begitu, maknanya dengan kata lain, dalam hal keadaan ini, dah mulai ada pilihan sebenarnya, sama ada melalui moden atau tradisional. Namun begitu kalau perbandingan kecekapan, kemahiran, fasiliti dan kemudahan yang ada buat masa ini dari segi ubat-ubatan, alat-alat diagnostik dan sebagainya, tidak dapat dinafikan bahawa perubatan moden masih mempunyai kelebihan ataupun keupayaan yang lebih besar daripada pengamal-pengamal atau kemudahan-kemudahan yang ada dalam perubatan tradisional dan komplementari. Setakat yang ada pada hari ini, kita tak pasti pada masa akan datang lah, sebab perkembangan sistem perubatan ini sama ada moden atau industri sedang berlaku dengan rancaknya. Jadi sebab itulah kalau pergi ke hospital sebenarnya, doktor akan bekalkan kita obat darah tinggi, obat contohnya kencing manis, obat sebagainya lah dalam ubat-ubatan. Namun dalam tradisional pun dah ada herba-herba terpilih yang boleh menggunakan kaedah itu. Namun begitu macam saya cakap tadi, ialah yang pentingnya apa keadaan sekalipun, keadaan yang di luar daripada normal tu, abnormality yang berlaku, tekanan darah lebih tinggi, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi ataupun apa-apa sahaja julat dari segi parameter sama ada patologi ataupun fizikal yang teralih atau terpesong dari julat yang asal itu perlu dirawat, dan pendekatan rawatan yang digunakan melalui kaedah kategori kita panggil rawatan pemulihan, nak pulihkan. Ini bukan penyembuhan, saya sebut pemulihan. Pemulihan ini nak pulihkan. Nak pulihkan balik kepada asal. Sebagai satu metodologi atau kaedah rawatan. Dan kalau tanya saya berdasarkan pengalaman dan juga usaha berhadapan dengan pesakit dan sebagainya, buat masa ini terus terang saya katakan bahawa melalui pandangan saya, melalui kaedah pendekatan rawatan alami Melayu yang saya praktiskan, pendekatan melalui rawatan moden agak mempunyai lebih kemudahan, lebih variety-nya, lebih fasiliti diagnosisnya untuk mengenal pasti perkara-perkara tadi dan juga terus meneruskan rawatan supaya dapat distabilkan pesakit tadi, apa-apa abnormality yang berlaku tadi itu dapat diturunkan ataupun dikurangkan, dilegakan sehingga keadaan yang mungkin kalau tidak sekalipun normal tapi sebagai temporary-nya boleh mengawal keadaan bagi mengelakkan komplikasi-komplikasi yang seterusnya. Kategori rawatan ketiga ialah rawatan keseimbangan. Yang pertama tadi kecemasan, yang kedua tadi saya akan sebutkan sebagai
pemulihan. Yang ketiga ialah balancing treatment ataupun rawatan keseimbangan. Dan rawatan keseimbangan ni banyak menyentuh pasal bagaimanakah seseorang pesakit itu apabila keadaan sakit ataupun gejala yang tidak selesa ataupun terpesongnya fungsi-fungsi tubuh atau fisiologi tubuh tadi, dan bagaimana dapat dikembalikan, direstorekan balik kepada fungsi asal tadi melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Yang lebih utamanya pada perubahan gaya hidup, melalui rawatan dan juga melalui pelbagai perkara-perkara yang lain lah juga kan. Dan pada hari ini, kalau mengikut pandangan atau pendekatan rawatan alami Melayu yang saya praktiskan, rawatan keseimbangan ini kalau segi advantage-nya, kelebihannya atau penumpuan fokusnya banyak kepada rawatan tradisional dan complementary. Okey, jadi penumpuan untuk memulihkan balik, menyembuhkan balik itu ataupun healing proses penyembuhan itu, banyak pendekatan itu, walau bagaimanapun tak dinafikan perubatan moden telah mula bergerak ke arah itu. Okey. Yang keempat ialah rawatan pergantian ataupun kita panggil replacement treatment, di mana tubuh kita tidak dapat mengeluarkan sesuatu bahan yang diperlukan oleh tubuh kita. Maka kita terpaksa mengambil secara artificial daripada luar. Contohnya pesakit yang ada masalah insulin resistant, maknanya insulin tak dapat dikeluarkan oleh tubuh dia. Maka maka pengamal perubatan khusus dalam konteks moden, dia akan membekalkan kita artificial insulin. Okey, dan juga mungkin hormon replacement terapi dan sebagainya lah yang ada. Maknanya tubuh kita boleh mengeluarkan hormon tertentu. Kita terpaksa mengambil hormon itu dalam bentuk oral ataupun injection atau sebagainya melalui penambahan-penambahan luaran. Maknanya hormon secara artificial. Okey, maknanya itu nama rawatan pergantian, replacement treatment. Dan ini juga kalau kita tengok perubatan moden agak ke depan, namun begitu perubatan-perubatan tradisional company mula memasuki medan ini dengan menawarkan bahan-bahan replacement ataupun penggantian secara yang lebih alami. Okay, jadi di sini kita lihat ada 4 kategori yang paling penting yang kita nak lihat apabila kita nak mengambil satu rawatan. Kita kena lihat pada keadaan mana kita. Dan pada umumnya, pada pandangan saya sendirilah sebagai pengawal perubatan tradisional, saya melihat bahawa dalam keadaan semasa, pada masa akan datang mungkin berlaku perubahan, sebab saya katakan bahawa pengembangan proses perubatan ini, sistem perubatan ini berlaku dari masa ke semasa. Inovasi akan berlaku dari masa ke semasa. Dari segi sudut rawatan kecemasan, rawatan pemulihan dan juga rawatan penggantian, okay, tadi boleh saya katakan bahawa perubatan moden agak ke depan berbanding perubatan tradisional mengikut pandangan saya. Saya percaya yakin sahabat-sahabat saya yang lain yang mungkin mempunyai kemahiran yang lebih, kepakaran yang lebih, mereka berpandangan sebaliknya. Tapi saya menyebut ini dalam konteks pandangan pendekatan rawatan alim Melayu yang saya praktiskan. Okay, dan kami tawarkan di Rumah Sihat utama Parit Jepun, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Manakala dari segi rawatan keseimbangan sedikit mempunyai kelebihan atau advantage kepada pendekatan yang kita katakan sebagai rawatan alami ataupun secara semula jadi. Kalau bagi saya menggunakan pendekatan rawatan alami Melayu ini lebih sikit mempunyai advantage dan penumpuan kita lebih kepada itu. Jadi secara rumusannya, kalau kita nak katakan adakah perbandingan antara rawatan moden dengan tradisional ni mana yang lebih baik, saya lebih suka menyatakan bahawa kedua-dua konsep pendekatan ini sama ada moden, tradisional atau complementary secara realitinya saling perlu memerlukan. Okey, ada kalanya dalam keadaan tentu khususnya rawatan kecemasan, mungkin pendekatan rawatan moden lebih mempunyai manfaat yang besar. Okey, lebih mempunyai kelebihan dari segi diagnosis dan juga bahan-bahan rawatan, kaedah rawatan yang lebih ke depan berbanding perubatan tradisional dan complementary. Okey, namun begitu itu juga dengan rawatan yang saya katakan rawatan pemulihan untuk menstabilkan tubuh daripada penyimpangan fisiologi tubuh keadaan semasa. Okey, contoh satu orang yang darahnya sangat tinggi sampai 200 sampai tak ada bacaan, gulanya sampai kalau dibiarkan berterusan dia akan menghadapi komplikasi yang seterusnya. Maka perlu diturunkan dengan segera. Dan kaedah menurunkan itu kita namakan kaedah rawatan pemulihan, dan buat masa ini saya katakan bahawa pendekatan melalui perubatan moden nampak lebih
mempunyai kelebihan dari segi diagnosis, dari segi bahan, kaedah dan cara dan juga kepakaran. Okey. Begitu juga dengan rawatan penggantian dan sebagainya. Namun begitu dari segi sudut penggantian dan juga pemulihan ini, pendekatan-pendekatan ataupun sistem perubatan tradisional dan komplement telah mula mengorak langkah untuk ke depan dalam dua kategori ini. Namun begitu, saya tidak nafikan bahawa dalam konteks rawatan keseimbangan, yang mana kalau kita lihat rawatan kecemasan, rawatan pemulihan, rawatan pergantian tadi tidaklah mempunyai objektif utamanya untuk mendapat penyembuhan, melainkan hanya sekadar kelegaan. Berbanding dengan rawatan keseimbangan, lebih menumpukan kepada penyembuhan. Okey. Dan sebab itulah dalam konteks pendekatan rawatan keseimbangan lebih mementingkan soal gaya hidup, soal aktiviti seharian, dan tidak dinafikan juga termasuklah juga dalam konteks rawatan untuk kita kombinasikan sebagai untuk mendapat nilai-nilai kesihatan yang lebih baik. Jadi itulah yang juga cuba saya kongsikan dalam sepintas lalu ini, bahawa kalau kita nak melihat perspektif ini, bahawa kita dapati bahawa kalau kita nak bandingkan modern, tradisional, complementary, mana yang lebih baik, saya katakan bahawa kesemua pendekatan-pendekatan ini saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Okey, kita setakat pengalaman saya berhadapan dengan pesakit, ada ketika je kita perlu menyarankan pesakit berjumpa dengan pengamal perubatan moden untuk mendapatkan rawatan-rawatan secara langsung, khususnya bagi jenis rawatan yang bersifat kecemasan, yang bersifat pemulihan dan juga bersifat pergantian tadi. Okey, namun begitu, ada juga kalanya kita boleh mengadaptasikan terapi-terapi yang ada untuk membantu pesakit, menyokong pesakit supaya mencapai nilai-nilai keseimbangan yang lebih cepat. Namun begitu dari konteks rawatan keseimbangan, buat masa ini saya nampak dalam konteks atau pendekatan rawatan tradisional dan komplit lebih memberi perhatian dekat situ. Jadi saya harap sedikit perkongsian ini dapatlah kita faham dalam keadaan tertentu di mana kita nak letakkan keutamaan dalam mendapatkan rawatan ataupun proses rawatan itu. Okay, secara umumnya kadang-kadang kita kena kombinasikan atau komplementkan antara satu kaedah pendekatan rawatan dengan kaedah lain untuk mendapat nilai kesihatan yang lebih baik. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, ringkas. Mungkin kalau anda rasa laju percakapan saya, boleh ulang-ulang baliklah rakaman video ini. Dan yang paling penting, kalau boleh sharekan dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara mara anda, kenalan-kenalan anda, supaya mereka juga mendapat kefahaman apabila mereka nak mendapatkan perkhidmatan rawatan perubatan, bagaimana mereka nak lihat kedua-dua itu. Supaya tidak berlakunya komplikasi kesan daripada rawatan yang kita ambil, sehingga kan kita meninggalkan satu perkara yang kita perlu, dan mengambil perkara rawatan yang kita tidak perlu. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini sedikit sebanyak memberi manfaat untuk saya dan juga rakan-rakan yang ada, dan juga rakan-rakan pengamal yang ada, orang awam yang mendengar rakaman ini atau menonton secara live atau juga mendengar rakaman ini. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.